Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, jika kamu mendengar saya berbicara kepada orang yang dikuasai, yakni hamba, dengan ucapan Allah menghinamu, maka saksikanlah bahawa dia, yakni hamba tersebut, adalah merdeka, yakni bebas. Hudzaifah bin Iyad berkata, seandainya seorang hamba memperbaiki semua kebaikannya, sementara dia mempunyai seekor ayam, lalu memperlakukannya dengan tidak baik, maka dia bukanlah orang yang berakhlak. Dikatakan bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, jika melihat salah seorang hambanya yang memperbaiki solatnya, maka dia akan memerdekakannya. Akhlak yang demikian itu sempat diketahui oleh hamba-hamba yang lain, maka mereka memperbaiki solat dengan menampak-nampakkannya, yang berpura-pura di hadapan Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar memerdekakan mereka. Seseorang menegurnya, mereka solat dengan riak. Lalu dijawab oleh Abdullah bin Umar, barang siapa menipuku dalam Allah, hakikatnya dia menipu saya kerana Allah. Haris Al-Muhasibi berkata, kami mencari 3 hal yang hilang, iaitu eloknya wajah bersama pemeliharaan kesucian diri, yakni maruah, bagusnya ucapan bersama amanah, dan bagusnya persaudaraan bersamaan pemenuhan, yakni penyempurnaan hak persaudaraan. Abdullah bin Muhammad Ar-Razi berkata, budi pekerti adalah sikap yang menganggap kecil pada apa yang berasal darimu, yakni kebaikan darimu, dan menganggap besar, agung apa yang berasal dari selain, yakni kebaikan daripada orang lain. Ditanyakan pada Ahnaf bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, dari siapa tuan belajar akhlak? Maka jawabnya dari Qais bin Asim Al-Munkiri. Sampai sejauh mana akhlaknya? Ketika kami duduk bersamanya di rumahnya, tiba-tiba seorang budak wanita, hamba wanita, jariyah, membawa besi panas, alat pemanggang daging. Benda itu lepas dari tangannya dan jatuh menimpa anak laki-laki Qais, sehingga menyebabkan kematiannya. Budak itu, yakni hamba perempuan itu, sangat ketakutan. Tetapi Qais justru menghiburkannya dengan mengatakan, jangan takut, engkau merdeka kerana Allah. Syah Al-Karmani berkata, tanda akhlak yang baik di antaranya menahan penderitaan dan menanggung siksaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum lan tas'aun nas bi amwalikum fasi'uhum bi bastil wajhi wa husnil khuluqi. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu memuaskan manusia dengan hartamu. Puaskan mereka dengan kecerahan wajah dan kebagusan akhlakmu. Ditanya pada Zunnun Al-Misri, siapakah yang paling menggelisahkan manusia? Siapa yang paling gelisah di kalangan manusia? Maka jawabnya yang paling buruk akhlaknya. Wahab mengatakan, Wahab bin Munabbih, tidak seorang mempraktikkan nilai akhlak selama 40 hari selain Allah menjadikannya sebagai sifat utamanya. Allah Ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Suratul Muddathir ayat keempat. Kata Hasan al-Basri, menafsirkan ayat ini dengan pengertian dan akhlakmu maka perbaikilah. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi bicara kita tentang kemuliaan akhlak dan juga keindahan akhlak. Bahkan ia menjadi sebab utama kemuliaan seorang hamba Allah Ta'ala selepas takwa kepada Allah. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan ramai masuk syurga kerana 2 sebab. Akhlak, kerana takwanya pada Allah, dan akhlak yang baik. Bahkan sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang menjadi berat dalam timbangan Allah ialah akhlak yang baik.
Dan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisa yaumil qiyamah hasinuhum khuluqa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling aku sayang, kata Rasulullah, dan orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat kelak, orang yang paling baik akhlak. Ini orang yang paling Rasulullah sayang, wa imma Nabi jumpa dia atau Nabi tak jumpa dia, ialah orang yang akhlak baik. Dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah pada hari akhirat kelak, yakni di kalangan pada peneman, pada jiran Rasulullah, ialah orang yang akhlak baik. Karena itu kita lihat bagaimana kesungguhan para sahabat untuk memperbaiki akhlak mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam memperbaiki akhlak seluruh para sahabat. Selepas keislaman mereka, yang diperbetulkan akidah mereka, diperbetulkan akhlak mereka. Lalu kita melihat bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, sesudah mereka membersihkan akidah mereka, mereka membersihkan akhlak mereka. Daripada pemurah menjadi penyayang, daripada pemarah menjadi penyayang, daripada kedekut menjadi seorang yang pemurah, daripada orang yang bermusuhan menjadi orang yang bersaudara. Ini jelas disebut oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu di hadapan Raja Najasyi. Ketika datang rombongan Quraisy untuk meracuni Raja Najasyi dengan fitnah mereka supaya dihalau seluruh umat Islam yang berhijrah ke Habasyah. Maka Ja'far bin Abi Talib yang menjadi jurucakap pada umat Islam pada hijrah Habasyah yang pertama, maka kata Ja'far bin Abi Talib, kami dulu bermusuhan, yang kuat makan yang lemah, kami dahulu orang yang makan bangkai, kami dahulu orang yang mungkiri janji, dan sekian-sekian sifat buruk. Sehingga datang Nabi ini memperbaiki kami, menjadikan kami cinta untuk melakukan kebaikan, menjadikan kami cinta untuk melakukan, mempraktikkan kemuliaan akhlak pribadi secara ringkas, maksud umum. Maka ini menunjukkan bagaimana Islam datang mengubah akhlak, sebagaimana mengubah akidah yang batil, memperhiasi akhlak yang baik. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima mahasinal akhlaq atau makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk memperbaiki akhlak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam mendidik akhlak dengan cara Rasulullah SAW yang menjadikan dirinya sebagai contoh. Rasulullah sendiri yang menunjukkan bagaimana kemuliaan akhlak yang sebenar dan semua aspek perkataan, perbuatan, hatta dalam sangkaan-sangkaan. Bila setengah sahabat berkata pada sahabat yang lain, bila mereka kelewatan dalam majlis tertentu, sebagian mereka mengatakan itu munafik itu. Ini sekian-sekian. Nabi kita bahkan dia orang cintakan Allah dan Rasul. Rasul mengajar menanam sifat wasangka baik. Maka ini akhlak baginda SAW yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Itu kita lihat bagaimana sahabat antaranya Abdullah bin Umar menunjukkan kemuliaan akhlaknya. Dia berkata, kalau aku berkata kepada hamba-Ku, akhzahullah, moga Allah menghina kamu. Jadi, kalau aku maki hamba-Ku, maka kamu jadi saksi semua hamba yang aku maki itu merdeka. Kita lihat bagaimana mereka memperbaiki ataupun bila mereka buat kesilapan, kesalahan ataupun melakukan perkara yang menyalahi akhlak, mereka cepat-cepat cover balik, cepat-cepat baiki balik dengan ketaatan pada Allah. Abdullah bin Umar mengatakan, kalau aku ni duk maki orang dengan menyebut akhzahullah, ini kalimah maki, moga Allah menghina kamu, maka orang yang aku maki ni kalau dia hamba, dia merdeka, untuk menunjukkan kemuliaannya. Jadi kita dalam hidup kita akan buat salah. Sebenarnya disebut oleh para ulama, antara orang beruntung orang yang kira salah dia. Ada saqatatihi, dia kira salah dia. Setiap hari tuan-tuan kita hidup, kita kira salah kita kat mana? Kira. Yang kira baik, kira salah kita. Dan bila mana kita kira salah kita, kita baiki dia. Baiki cara pertama ialah datangi kebaikan yang bersamaan dengannya. Maksudnya yang bersamaan dengannya,
Bagaimana dibuat oleh Abdullah bin Umar, dia maki hamba tu, dia merdeka hamba tu. Itu paling kebaikan yang sama. Iaitu albirru min jinsihi. Kebaikan daripada jenis kejahatannya. Jadi, kalau seorang itu pukul orang tu, maka caranya ialah muliakan balik orang tu. Seorang itu fitnah orang tu, caranya ialah dia baiki balik maruah orang tu. Ini panggil kebaikan sejenisnya. Ngebentuk kejahatan tersebut. Dan yang kedua ialah, ini cerita orang-orang yang mulia. Pertama, sifat mereka mengira kesalahan sendiri. Ada sakatatihi. Kira salah. Dia ambil pen, ambil kertas, tulis. Apa salah saya hari ni? Apa salah saya semalam? Tak kira salah dengan orang ke, salah dengan binatang ke, salah dengan alam ke, buang sampah merata. Sebagai contoh. Kira. Malam saya buang sampah merata. Hari ni saya nak kutip semua sampah yang saya buang. Ini akhlak. Kira salah. Yang kedua, buat kebaikan jenis kejahatan yang kita lakukan. Kalau seorang tu melewatkan solat, misalnya, maka dia memperbanyakkan solat. Seorang itu kedekut pada tempat tertentu yang patut dipemurah, maka dia kembali pemurah. Dan yang ketiga ialah melakukan kebaikan yang lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan. Tadi kita sebut kira kejahatan, kemudian buat kebaikan yang sejenis dengannya. Kemudian yang ketiga ialah buat kebaikan yang lebih besar daripada benda itu. Dan ini yang dibuat oleh para sahabat. Kita baca kisah Amr bin Al-As, Ikrimah bin Abi Jahl, Khalid Al-Walid, dan lain-lain yang pernah mengharungi zaman jahiliah mereka. Ya, apa yang mereka buat selepas itu? Bila mana mereka memeluk Islam, mereka buat lebih baik. Harta yang mereka nafkahkan untuk menentang Islam, mereka nafkah lebih banyak. Ini Khalid yang dahulu menentang Islam. Akhirnya selepas dia masuk Islam, dia tidak mahu memasukkan pedang dan sarungnya untuk terus berperang untuk mengangkat martabat Islam. Untuk berperang lawan Islam. Bila masuk Islam, sehingga dia digelar sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang sentiasa terhunus. Ini pedang yang tak pernah masuk sarung. Yang memberi maksud tak akan berhenti perang. Terus perang. Dia tak ada cerita penat. Sehingga kita baca sirah, antara sebab Khalid Al-Walid dipecat oleh Umar Al-Khattab kerana dia menyebabkan tenteranya penat. Sebab dia tak berhenti rehat. Lepas perang sini, dia perang sini. Lepas tu dia perang sini. Sehingga ikutnya kepenatan. Kalau Umar Al-Khattab memecatnya antaranya atas alasan ini. Bila zaman Waqah oleh Al-Walid jenderal utama. Zaman Umar Al-Khattab, Umar memecatnya kerana beberapa alasan. Yang pertama, untuk memperbaiki akidah orang Islam. Kerana sebagai orang Islam menyangka, bila ada Khalid kita mesti menang. Bukan menang, mesti menang. Dah jadi satu bentuk akidah. Umar Al-Khattab nak beritahu menang kamu kerana pertolongan Allah. Siapa pun yang hadir dalam peperangan, yang memenangkan kita pertolongan Allah. Yang kedua, kerana Khalid ini memenatkan tenteranya, dia tak reti rehat. Bila dia tak reti rehat, maka ini akan membebankan tenteranya. Contoh kalau tuan-tuan ada bos yang tak reti rehat, tak penat kita, dia mesyuarat sampai malam. Lepas tu disuruh dia datang pagi-pagi. Maka pasti kita akan penat. Walaupun ia satu kerja yang mulia. Perang ni kerja mulia, ibadat yang mulia. Namun tetap perlu mengambil kira dari seluruh faktor-faktor kelemahan, kerehatan. Kerana Umar Al-Khattab dia melihat seluruh aspek itu. Bukan aspek sekadar perang. Aspek rehat juga sebagai satu cara persiapan perang. Ini rehat ni satu cara kita nak dapat kekuatan balik. Tapi Khalid dia tak. Sebab Khalid ni dia jenis tak erti penat. Dan dia tu berperang. Maka ini antara sebab kenapa Umar Al-Khattab memecat. Adapun tuduhan kata Umar Khattab dengki. Sebab semenjak zaman jahiliah lagi, Umar Khattab ni dia tak berapa ngam Khalid Al-Walid. Sebab kedua-dua ialah pesaing dalam gusti. Satu-satunya orang yang boleh mengalahkan Umar Khattab dalam gusti ialah Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid pernah mengalahkan Umar Khattab dan mematahkan kakinya. Dan bila Umar Khattab sembuh kaki, dia kalahkan balik Khalid Al-Walid. Mereka ni saling dipanggil sijal. Sijal maksudnya menang kalah dua orang ni. Satu-satunya yang boleh mencabar Umar Al-Khattab di kota Mekah, Khalid Al-Walid. Maka orang pun tuduh kerana Umar Al-Khattab ini iri hati pada Khalid, kemenangan yang dibawa oleh Khalid, lalu dipecat. Ini fitnah. Kerana mereka sesudah memeluk Islam, menjadi orang berkasih sayang kerana Allah. Dan Allah sebut dalam Quran tentang kemuliaan mereka. Muhammadur Rasulullah
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad pesuruh Allah dan sahabat-sahabat yang bersama dengannya tegas dengan orang kafir, berkasih sayang sesama mereka. Tak ada, memang ada cerita jahiliah dulu, tapi bila mereka memeluk Islam, mereka berkasih sayang kerana Allah. Hatta Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal yang lewat memeluk Islam, bila dia memeluk Islam, maka dia tidak dimusuhi oleh mana-mana orang Islam. Walau sejarah hitamnya panjang dalam menentang Islam selama 20 tahun. Kerana Islam mengubah seorang bila memeluk Islam menjadi saudara. Sejak mana orang tu dia masuk Islam, dia saudara kita. Dia menjadi saudara kita. Ni mana-mana orang kafir misalnya, yang terkenal musuh Islam itu dan ini, waktu mereka mengucap dua kalimah syahadah, mereka jadi saudara kita. Dan kita diperintahkan melupakan kesalahan mereka. Bagaimana Islam menghapuskan semua kesalahan mereka. Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam menghapuskan dosa-dosa silam. Dan kita juga kena melupakan kesalahan silam dia. Kan dia sudah memeluk Islam. Dan kita peluk dia sebagai saudara kita. Dan ini saya katakan fitnah pada Umar Khattab yang mengatakan Umar memecatnya kerana kedengkian sebab Khalid sentiasa buat kejayaan. Tidak. Sahabat, Allah Ta'ala rawat mereka, Allah hiasi mereka dengan akhlak yang baik kerana kesungguhan mereka. Bagaimana kisah Abdullah bin Umar? Kata Fudail bin Iyad, kalau seorang dia baik dengan semua orang, melainkan dia ada seekor ayam lalu dia menzalimi ayam itu, dia tetap tidak dianggap berakhlak baik. Ya, apa yang disebut oleh Fudail bin Iyad, sebagaimana kita sering mendengar hadis Nabi SAW, wanita yang masuk neraka kerana menzalimi kucingnya. Dakhalatil mar'atu anna bihirratin habasatha. Masuk seorang perempuan yang baik dalam neraka sebab dia menzalimi kucing. Kerana dia mengurungnya dan tidak beri makan dan tidak melepaskannya untuk cari makan. Sudah sepakat para ulama, binatang kalau kita bela dan bila kita kurung, wajib kepada kita beri nafkah padanya. Tetapi binatang kalau kita tak bela, maka itu bukan kewajiban kita. Itu kemuliaan kalau tuan-tuan nak beri makan pada binatang yang tak dibela. Atau kita bela dan kita tak kurung, maka bukan kewajiban kita beri nafkah, tapi kemuliaan. Maksudnya kalau saya bela kucing, saya tak kurung dia, dia bebas nak ke mana, saya tak wajib beri dia makan. Kalau saya beri makan, itu kemuliaan. Kemuliaan memberi makan pada binatang, dapat pahala. Cuma saya tak wajib. Maksudnya kalau saya tak beri makan, saya tak berdosa. Kalau saya balik kampung seminggu, 2 minggu, kucing saya bebas, kalau mati saya tak berdosa. Kerana saya tak berkewajiban, kerana saya tidak mengurungnya. Tapi kalau kita kurung, tuan-tuan ikan, tuan-tuan kurung dalam akuarium, maka tuan-tuan berkewajiban untuk tidak menzaliminya. Itu kaedah yang kita perlu faham bila kita bela binatang. Tuan-tuan bela, tuan-tuan kurung, wajib. Kalau tuan-tuan tak kurung, maka dia mencari nafkah sendiri. Sebab binatang, dia lebih pandai cari nafkah daripada manusia. Lebih pandai. Dia akan cari dengan sendirinya. Sebab binatang Allah jadikan sifatnya boleh makan semua benda. Kita ni berkira semua benda payah. Binatang apa pun dia boleh makan. Dia okey. Makan ni, makan ni. Itu habitat Allah jadikan. Kalau makan, binatang pun berkira-kira makan, ramailah binatang yang mati. Binatang bebas dia nak makan apa. Makan rumput boleh. Nak makan makanan itu boleh, itu boleh. Ini hukum dalam seorang bela binatang. Kata Abdullah bin Umar, antara watak mulia, mana-mana hambanya dia nampak solatnya bagus, maka dia akan merdekakan. Sebab Abdullah bin Umar mengukur kebaikan seseorang melalui solat. Dan memang sebenarnya begitu. Tuan-tuan tak nak tahu nilai kebaikan seorang, akhlak dan sebagainya, nilaikan pada solat. Kalau bagus solatnya, tomak nina, rukun, syarat, dia jaga pula jemaah, ini orang baik. Kalaupun dia buat salah, kesilapan itu dan ini, dia dengan pantas, dengan cepat memperbaikinya. Kerana solat sentiasa menjadi peringatan pada dia. Kerana solat menjadikan seorang itu ingat Allah. Sebagaimana tujuan solat itu memang untuk ingat Allah. Aqimis salata lidzikri. Tunaikan solat untuk mengingatiku. Dan sebagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran. Innas salata tanha
anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itulah yang mencegah perkara keji dan perkara munkar. Maka Abdullah bin Umar dia guna ini KPI dia bila nak merdekakan hamba. Mana-mana hambanya yang elok solat, dia merdekakan. Sebab dalam ukuran kita, bukan sekadar seorang tadi tuan-tuan bila dia elok solat, dia mampu menjaga kepribadiannya. Bahkan kita nampak kalau seorang itu elok solat, dia mampu berdikari. Anak-anak kita, bila tuan-tuan boleh rasa macam bebas dalam mendidik dia. Artinya, lagi mana dia tak boleh buat benda tu, kita rasa tak bebas untuk melepaskannya. Rasa ketanggungjawab yang tinggi untuk mendidiknya. Bila tuan-tuan dapati anak-anak dah boleh solat sendiri. Dia boleh bangun sendiri. Dia boleh pergi solat sendiri. Dia boleh ambil basikal, ganti basikal, pergi surau solat sendiri. Dia boleh bangun, dia tidur sendiri, ingat waktu solat. Dia elok solat. Maka tuan-tuan dah tak payah bimbang pun dah. Sebab anak ini sudah pandai berdikari. Tapi kalau anak kita subuh kena gerak, zuhur kena gerak, asar, semua 5 waktu kena gerak. Dia tak belum berdikari. Bila sembahyang pun pantang, kita tak tengok laju macam katun. Kita tengok barulah berhenti, macam tak bergerak langsung macam mati pula. Pusing sana tu beri salam, assalamualaikum, cepat. Dia tak boleh kawal diri ni. Kalau dia lewatkan solat, dia belum dapat kawal diri. Kalau tuan-tuan lihat anak-anak, tuan-tuan jaga solat sendiri. Ini saya katakan kalau kita duduk kat kampung lah, boleh ganti basikal pergi surau. Tak payah orang suruh. Dia alert, dia tahu, okay, ni waktu solat. Maka anak ni kita akan rasa merdeka dan mendidik dia. Kenapa? Dia dah baik. Dan kalau nak kahwin pun kita dah boleh bagi kahwin. Habis solat pun tak tahu ke hulu ke hilir. Kalau nak kahwin ni kahwin. Kamu jaga solat bawa mak bagi kahwin. Macam mana nak didik anak orang pula ni? Dan kamu lelaki pun payah jaga solat. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran tentang peranan seorang suami. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah isterimu, keluargamu untuk solat dan bersabar dengannya. Kalau dia tak solat, dia nak suruh bini solat macam mana? Umar Al-Khattab dikejutkan anak dia. Dan dia membaca ayat ini. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Gerakkan, suruh keluarga kamu. Ahlak ni isteri atau keluarga. Sama di situ ada anak, tak ada anak, dia ahlak. Suruhlah keluargamu solat dan bersabar dengannya. Dan kalau saya sebagai ketua keluarga, tak perlu lagi suruh anak saya, berarti anak saya sudah berjaya. Kalau anak saya nak kahwin, saya kata silakan. Sebab dia sudah matang. Tentang matang budak ni bukan umur di 30. Ada umur 30 tak matang. Maka ini benda yang paling merugikan orang tu. Kata Ahnaf bin Qais, yang paling ajaib aku tengok, ini pelik. Badannya besar, otaknya kecil. Patutnya bila badan makin besar, maksudnya dia membesar, otaknya pun makin besar, maksud dia lebih memandang ke hadapan. Awak kan dah makin dewasa. Tapi yang paling malang, orang yang badannya makin besar, otaknya makin kecil. Bukan maksud otak tu kecil. Maksud dia fikir cara budak lagi. Antara yang ukuran orang tu dewasa atau tidak, difikir tentang solat. Atau yang berfikir tentang solat, ini orang dewasa dah matang. Walau dia mungkin umur 15 tahun. Tapi yang tak fikir tentang solat, walau dia umur 25 tahun, dia belum matang. Ni zahirnya kalau sebut kahwin pun tak layak ni. Ya, kita tak kata, oh Ustaz, kau nak kahwin jangan bagi kahwin ke? Bukan, secara aulawiyat. Kalau saya mak ayah, saya sebagai ayah, kalau saya kata anak saya nak kahwin, minta izin saya. Apa yang saya nak perhati matang dia? Umur dia ke? Bukan. Duit dia dalam bank? Pun bukan. Kerja dia ke? Pun bukan. Nilai pertama saya akan nilai dia sejauh mana dia boleh jaga solat dia. Kalau dia boleh jaga solat dia, dia boleh jaga isteri dia dan anak-anak. Dia boleh jaga amanah Allah, dia boleh jaga amanah makhluk. Dia tak boleh jaga amanah Allah. Macam mana nak jaga amanah makhluk? Kata anak kita, tuan-tuan, didik dia, biar dia mampu jaga solat. Kalau tuan-tuan hantar kat asrama, dia reti solat sendiri. Dia balik rumah, dia tahu solat sendiri. Tuan-tuan orang yang beruntung dapat anak yang sudah matang. Dan anak ni kalau nak kahwin, sila setuju. Dia dah boleh bawa rumah tangga. Biarlah umur dia berbelas pun. Kalau saya katakan anak semayang, payah nak jaga, kena gerak 5 waktu.
Ni kau nak kahwin pun kata kau nak kahwin macam mana, solat pun tak jaga. Macam mana kau nak suruh pula isteri solat. Biasanya yang salahnya seorang, akhir dua-dua pula bersalah. Maksudnya, dia bina rumah tangga, dia tak solat, bini tak solat. Anak-anak tak solat. Lain generasi yang tak solat, maka habis. Maka agenda utama dalam keluarga, asas pertama dari agenda keluarga kalau kita lihat Al-Quran, pertama, memelihara keluarga daripada api neraka. Dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Agenda yang kedua, wa amur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Suruh keluarga kamu solat dan bersabar dengannya. Agenda umum dipanggil misi ataupun visi kita yang umum ialah pelihara keluarga dari neraka. Dan misi paling dekat kita nak buat solat. Jaga solat. Maka Abdullah bin Umar, dia bila melihat seorang itu bagus solat, dia akan merdekakan. Sebab ini hamba ni dah boleh buat diri dia. Lalu ada hamba-hamba lain ambil peluang. Olok-olok sempurna solat. Tunduk depan tuan dia. Akhirnya dia dimerdekakan juga. Lalu orang pun tegur, wahai Abdullah bin Umar, ni polisi kamu merdekakan hamba kerana solat bagus. Ada orang mengambil kesempatan, dia pura-pura. Lalu kata dia, kalau aku ditipu hal itu, aku ditipu kerana Allah. Maksud aku ditipu kerana Allah apa maksud? Tuan-tuan, kita ada ditipu kerana hawa nafsu kita. Kalau kita ditipu pada jalan Allah, kita tak tertipu. Maksudnya kalau ada seorang, dia kata, cik saya susah, tak makan 4 hari, nak derma duit. Kita pun bagi derma. Tuan-tuan, bagi derma ni Allah suruh. Kalau dia tipu kita, dia tak tipu kita sebenarnya. Kerana derma kita Allah dah terima. Maka, di mana rugi kita? Kalau sekiranya saya katakan ada seorang yang tak layak dapat derma. Dia pun tipu saya, cerita mak dia sakit, nenek dia mati, atuk dia ICU, anak dia masuk ward, tak tolong. Padahal seorang pun tak berlaku pun benda tu. Saya pun bagi, ambillah 500. Ambillah 1000. Lepas tu orang tahu, Ustaz kena tipu, dia sebenarnya scammer. Apakah saya tertipu? Tuan-tuan, pahala saya tak pernah berkurang. Kerana bila seorang derma, Allah terima dulu sebelum orang tipu tu terima. Dan kita ni ditipu kerana Allah. Maksudnya, bila kita buat ketaatan pada jalan Allah, sekalipun orang ambil kesempatan untuk tipu, kita tak rugi. Ini disebut hadis Bukhari. Hadis yang sahih seorang lelaki yang berkata, esok aku akan bersedekah. Maka di sedekahnya, rupanya yang menerima sedekah itu seorang pelacur. Maka lusanya dia berkata lagi, saya akan bersedekah. Rupanya yang terima sedekah itu seorang pencuri. Benar-benar tersalah. Ni pencuri, dia boleh ubah karakter. Seolah dia orang yang perlu disimpati. Lalu dia beri sedekah. Pelacur ubah karakter sehingga dia nampak seperti orang yang perlu disimpati. Maka dia beri sedekah. Dan hari ketiga dia beri sedekah pula pada orang kaya. Orang kaya pun tengok karakter miskin. Lalu dia beritahu pada dia, tiga-tiga orang tu semua tak layak untuk terima sedekah kamu. Lalu dia kata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebab dia tak tertipu apa-apa. Orang ni yang tipu. Orang ni berdosa. Dia tak. Dan saya kata, kalau saya bersedekah, dari yang menerima yang tipu, saya tak rugi. Maka apa jadi dengan sedekah yang berkat itu? Yang mencuri tadi akhirnya berhenti mencuri. Yang berzina berhenti melacur. Dan yang kaya menjadi pemurah. Itu kata Allah Muhammad, kalau ditipu aku ditipu kerana Allah. Maka tak ada. Kata kita suruh anak kita, solat. Kita mang solat. Apa Allah pergi ambil wudu anak kita ni. Allahu Akbar. Kita pun tengok ada. Legalah. Kita paling je, dia tak solat rupanya. Apakah kita ditipu? Tidak. Dia cuba tipu kita kerana Allah. Maksudnya paling kurang, saya seorang ayah, saya suruh dia solat. Yang ruginya bukan saya, dia. Saya mendapat pahala dan mendapat kemuliaan kerana saya suruh. Macam cikgu lah. Cikgu beritahu anak murid, okey, anak murid ni buat latihan tu, buat latihan ni. Anak murid pun meniru. Apakah cikgu tu ditipu kerana anak murid meniru? Tidak. Maksud menipu ni maksud kita rugi tak? Rugi. Memanglah secara makna zahir, tipu kena tipu lah. Tapi bila kita marah sangat kena tipu sebab kita rugi.
Bila orang tipu maknanya kita rugi. Itu kerana itu kita marah. So, kalau kita ditipu tapi tak rugi, tuan-tuan nak marah ke? Tuan-tuan ditipu tapi tak rugi. Tanah ni harga dia 100,000. Dia pun tipu kita, dijual kita 1,000 je. Dia pun beli 1,000. Orang cerita, ditipu kau lah. Tanah tu 100,000 dijual 1,000. Apa nak marah? Kita untung. Saya tak kena tipu. Kalau ni secara analogi mudah. Tuan-tuan takkan marah kalau tuan-tuan yang Zohir nampak ditipu. Tapi kita untung. Untung. Contoh dia tunjuk ni. Tanah ni dia kata, bagus tanah ni tak naik air. Tanah tepi jalan. Tanah subur. Contoh. Kita pun belilah, tak tengok kira percaya je. Berapa? Kita jual seluk 40,000. Kita pun beli. Kita pun tengok, punya tanah bukan tepi jalan yang kita bayangkan berjalan besar. Jalan kecil. Jalan tu pun yang anjing buat. Kecilnya. Tipu. Sebab tu tanah kita belum naik air. Tak subur. Kena tipu. Tiba-tiba tuan-tuan tengah kita tengok tanah kita. Koi-koi jumpa harta karung. Nilai 1 juta. Tuan-tuan rasa kena tipu tak? Rasa tertipu atau tidak? Tuan-tuan nak pulangkan balik tanah tu. Dan kadang dalam tu ada harta 1 juta. Kata, untung aku. Si mak ni tak tahu. Rupanya dia nak tipu aku. Dia yang tertipu. Itu ibarat bila kita dalam agama. Zohir orang nak tipu kita dalam agama. Tapi sebenarnya kita tak akan rugi kerana Allah pelihara. Allah jaga kita. Kalau bila kita tertipu kerana Allah, dia akan berubah. Dia punya mizan atau dia punya natijahnya akan berubah. Sebab itu Allah ajar umat Islam. Kalau musuh nak berdamai, kita damai. Walaupun damainya helah. Wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau musuh-musuh itu cenderung untuk berdamai, maka damai. Dan tawakal pada Allah. Kalau musuh tak akan berdamai, mereka ada helah baru dia. Helah apa lagi? Tapi kita tak diajar, sebab dia berhelah, kita tak nak damai. Tak, dia ulur tangan damai, kita damai. Dan penipuan yang kita serah pada Allah. Akhirnya dia akan kalah. Itu sejarah yang hebat. Supaya kita tahu apa yang disebut oleh Abdullah bin Umar. Aku ditipu kerana Allah. Jadi ayat ditipu kerana Allah, maksudnya kalau tuan-tuan buat kebaikan yang Allah perintah. Walaupun ada orang manipulate kita. Maka dia telah menipu dirinya sendiri. Dia bukan menipu kita. Dia sedang merugikan dirinya sendiri. Dia bukan rugikan kita. Saya tak rugi apa-apa bila orang tipu saya. Tapi dia yang rugi. Sebab bila saya katakan seorang ditipu yang jadi kita marah sebab kita rugi. Tapi kalau tuan-tuan tahu tuan-tuan tak rugi apa-apa, kenapa nak marah? Kita akan tenang dengan apa yang kita lakukan. Haris Muhasibi berkata, ada 3 perkara yang hilang. Ini Haris Muhasibi sebut zaman dia tahun 200 Hijriah. Apa dia? Yang pertama, muka lawa tapi maruah tak ada. Tuan-tuan, kalau orang tu muka lawa dan ada maruah, hebat orang ni. Muka handsome, muka comel, maruah ada. Bukan menjadi orang murahan. Dia pelihara maruahnya, kesucian dirinya. Bayangkan kalau tuan-tuan tengok orang-orang baik ni, baik di kalangan lelaki atau perempuan, ya Allah kurniakan wajah-wajah yang wadha'ah. Ada wajah yang jelita, wajah-wajah yang lawa, handsome. Kemudian diikuti dengan dia pandai jaga maruah dia. Ni lawa jadi pelacur. Maka ini hilang. Hilang nilai cantik tadi. Handsome je jadi penyangak penipu, hilang. Benda ni yang kita kurang, kita hilang sekarang. Tetapi bila Allah menghantar Rasulnya, Allah hantar muka paling lawa sekali. Tidak ada zaman itu orang yang lebih lawa pada Rasul. Yang diutuskan setiap zaman. Berarti Allah Ta'ala mengambil kira karakter muka lawa. Supaya Rasul yang diutuskan tiada cacat celanya. Baik secara fizikal. Atau secara kecantikannya. Kita baca kisah Yusuf. Bagaimana kecantikannya. Bukan Nabi kita Muhammad SAW bagaimana kecantikan Rasulullah. Dengan apa pun pakaian yang Nabi sarungkan, Nabi nampak indah, cantik. Bahkan Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Ketika mana orang tashbihkan awak macam bulan purnama, Rasulullah lebih indah pada bulan purnama. Bahkan Nabi Musa AS paling handsome pada zaman dia.
Ini yang menyebabkan Fir'aun tertarik untuk mengambilnya anak angkat. Dan Asia, kecil-kecil dah handsome. Dan demikian juga berlaku kepada Nabi-Nabi yang alaihimussalatu wassalam. Tetapi kehangseman ni, kecantikan ni tak akan sempurna tanpa ada maruah. Buat muka lawa, maruahnya teruk. Sehingga jadi kecenderungan bila muka lawa dijual muka. Berapa sen kita dapat jual muka? Untuk hilangkan maruah kita yang mulia. Kata Harimah Sibi, ini kita hilang. Yang kedua, cakap pandai tapi tak amanah. Cakap cukup pandai. Tapi apa yang dicakapkan dia tak amanah dengan apa yang dicakapkan. Dia buat lain. Dia cakap kayak kita nak buat itu, nak buat ini. Tapi bila dia buat, dia tak amanah. Ini yang kita hilang lagi ni. Kita bertemu dengan orang-orang yang kalau cakapnya sebelum jadi pemimpin indah. Lepas tu tidak amanah. Bercakap sebelum jadi suaminya indah. Dah dapat bini, tak amanah. Bercakap indah sebelum dapat kerja. Dah dapat kerja, tak amanah. Ini zaman kita. Bila time interview kerja, saya cik bersedia kerja 24 jam. Saya cik hantarlah kat mana okey. Kerja 2 hari dah lewat datang. Macam mana? Apa dia punya cakap? Ni resume. 4 gebar. 30 muka surat. Semua pengalaman. Dengar cakap, oh speakingnya bagus. Sastranya bagus. Tapi buat kerja, tak macam kita dengar dia cakap. Ini yang kita hilang lagi ni. Pandai cakap, tak pandai buat. Lepas tu disebutkan bahawa kita berada pada zaman orang ramai bercakap, tapi tak ramai pandai buat. Jadi kita dengar pidato-pidato yang hebat. Tapi bila secara praktikal, tak boleh buat. Cakap, cik, saya akan jaga anak cik baik-baik. Belum kahwin lah. Pakcik saya akan jaga anak pakcik. Lebih baik daripada pakcik. Saya akan kalungkan dia dengan semua permata. Dari hubung kepala sampai hujung kaki, saya akan hiasi dia. Tengok semua, lebang belakang dia kotak sampai bawah. Dia hiasi dengan lebang. Cakap sedap. Tuan-tuan tengok orang bercinta ini pick up line dia. Mengalah. Ini kalau binatang dengar pun boleh muntah. Ya. Tapi lepas kahwin hancur. Tak amanah. Nafkahnya gagal. Tidak beri kebaikan. Dan sebagainya. Akhirnya ayah-ayah hari ni takut dah nak nikahkan. Bimbang anak-anak perempuan. Dianiaya oleh lelaki yang mulut manis. Atau bimbang dapat menantu perempuan mulut manis. Pakcik saya pandai masak semua cik. Belum jadi menantu. Semua saya masak. Rupanya semua dia order. Dah kahwin semua dia order. Tak masak. Tak pandai. Ini kita berada pada zaman ini. Faqadna kata Haris Muhasibi. Iaitu cakapnya manis tapi tak amanah. Dan yang ketiga, persahabatan yang tidak menyempurnakan. Kita ada persaudaraan tapi tidak ada wafak. Sini dia terjemah wafak bersama pemenuhan. Bila seorang bersahabat, kita ada satu kita panggil disiplin panggil wafak. Wafak menyempurnakan hak persahabatan. Apa dia hak persahabatan? Menerima kekurangan dia. Itu hak persahabatan. Dan membelanya bila dia fitnah. Itu hak persahabatan. Dia tak nama bersahabat. Kalau kutuk, kita pun tambah kutuk dia. Ya awak sahabat macam mana? Bila orang kutuk sahabat awak, awak yang tolong tambah kutukan-kutukan. Awak tak melaksanakan wafak. Kalau saya anggap dia sahabat saya tak akan izinkan siapa pun burukkan dia. Kalau saya sahabat dia, saya tak akan izin pun siapa mengumpat tentang dia depan saya. Dia sahabat saya, awak jangan cakap yang tak elok tentang dia. Saya kenal dia orang baik. Dia orang soleh. Jangan sebut benda bukan-bukan. Ini para sahabat Rasulullah. Pada zaman Ali bin Abi Talib. Dalam fitnah Ali dengan Muawiyah. Seseorang yang tidak tahu nilai Sayyidina Ali sebagai sahabat Rasulullah. Menantu Rasulullah. Lalu maki-maki. Lalu didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tidak menyokong Sayyidina Ali. Dia juga tidak menyokong Muawiyah. Dia duduk tengah. Dia tidak berada dalam konflik antara dua orang sahabat. Tapi bila dengar orang maki Sayyidina Ali, dia marah. Berhenti daripada maki Sayyidina Ali. Sebab ini hak sahabat. Kena dia orang baik, orang soleh. Ini sahabat Rasulullah. Nak maki juga. Kalau kamu tak berhenti maki, aku akan doa pada Allah. Dan doa aku mustajab. Kata, doa lah mustajab, saya nak tengok, kata orang.
Sa'ad bin Abi Waqqas pun doa, ya Allah, supaya dihentikan kejahatan mulutnya maki sahabat. Akhirnya tiba-tiba dari celah orang tadi datang seekor unta, seperti unta ni seperti gila. Dia betul-betul pergi kat orang tu, dia terus gigit tempurung kepala sampai pecah. Dan orang ni mati. Dengan berkat doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad walaupun dia tak menyokong senali, ditunaikan hak sahabat. Jangan ada orang maki kawan aku depan aku. Masalah kita tak sokong dia, dia sudut. Itu hal lain. Tapi jangan maki dia depan aku. Aku tidak reda. Lepas kita berada pada zaman nama sahabat, tapi tak tunaikan hak sahabat. Tak tunaikan hak sahabat, akhirnya kita biarkan sahabat baik kita dimaki depan kita oleh orang yang asing yang tak mengenalinya. Walau kita kenal kebaikan yang banyak. Yang orang asing ni tak tahu apa pun tentang kebaikan kawan kita. Hanya mendengar fitnah, lalu menyebut kejahatan. Maka kita berada pada zaman sahabat tidak menyempurnakan hak dia. Lepas tu kalau kita jumpa sahabat yang menyempurnakan hak, kita beruntung dan bertuah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.